Alhamdulillah, sidang jemaah, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah dipertemukan lagi kita pada petang yang berbahagia ini dalam siri pengajian kita, kuliah asar kita, anjuran surah An-Nur, surah An-Nur fasa 3 Bandar Seremban Selatan. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah, syukur banyak-banyak Allah pilih kita untuk terus berada dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu ini, seperti mana yang kita maklum bahawa antara amalan yang Allah akan permudahkan kita untuk jalan ke syurga. Dia barang siapa yang nak menuntut ilmu, niat dia benar, perbetulkan niat dan dia menuju kepada arahnya. Yang ini menuju menuntut ilmu itu, maka Allah permudahkan jalan dia ke syurga. Kalau kita lihat dalam banyak-banyak amalan, memang amalan ni tidak membawa kita ke syurga. Amalan tak belum pasti, tak confirm lagi. Dan kita mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan syurga itu masuk dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, rahmat itu bermakna mudah, Allah permudahkan. Jadi bila kita rujuk kepada salah satu pada hadis Nabi SAW, mafhum hadis, yang meletakkan bahawa menuntut ilmu itu, Allah permudahkan jalan dia ke syurga. Masya Allah. Jadi bayangkan Allah pilih kita untuk masuk syurga. Kemudian Allah letakkan kita dalam amalan yang memudahkan kita untuk ke syurga. Sama juga dengan menjadi isteri solehah. Yang menjadi isteri solehah itu, Allah beri satu mandat yang besar. Iaitu apa? Pilihlah pintu-pintu mana, pintu syurga mana yang nak kita masuk. Pintu syurga ni boleh masuk melalui pintu ar-rayyan, pintu sedekah, pintu tahajud, pintu amalan-amalan. Jadi maknanya pelbagai variasi amalan sebenarnya yang Allah akan pilih seseorang itu untuk masuk melaluinya. Masya Allah. Allah pilih. Amalan ni Allah pilih. Dia adalah karunia Allah Ta'ala. Karunia Allah Ta'ala. Disebut karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita kena hargai dia. Kita kena appreciate dia. Kita kena syukuri dia. Sebab bukan semuanya Allah pilih untuk mendapat nikmat ini. Kalau dunia ni, sesiapa pun boleh dapat. Ingat, dunia, sesiapa pun boleh dapat. Yang ingkar dan mungkar pada Allah SWT pun boleh mendapatkan dunia ini. Dan dunia ni barang yang tak ada, orang kata apa, tak ada had dia, tak ada keistimewaan dia. Tak ada had ni maksudnya, siapa yang nak, dia ambil. Dan dia akan berlaku perebutan. Siapa yang dah dapat, maka dia akan terlepaslah peluang itu. Orang lain tak dapat. Contoh sebagai jawatan. Bila dah dapat satu-satu jawatan, orang lain tak boleh dapat. Jawatan tu ada satu, ada dua. Dia bukan semua boleh dapat. Jadi, dunia ni berdasarkan perebutan. Akhirat berdasarkan pilihan. Dan tiada istilah terlambat bagi orang yang nak mengejar ridha Allah. Tak ada istilah terlambat. Tak ada istilah tak ada tempat. Tak ada istilah kata tertinggal ke belakang. Tak ada. Dan satu riwayat mafhum hadis bercerita tentang orang yang terakhir keluar daripada syurga. Paling akhir. Ni bila sebut paling akhir ni, jangan fikir nak jadi orang terakhir pula. Kita kena jadi orang yang awal dulu. Kita berusaha lah untuk jadi orang yang masuk syurga dari golongan yang terawal. Ya, ini golongan yang Allah golongkan dalam golongan 4 golongan yang masuk tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kesungguhan kita ini, Nabiyyin, Siddiqin, Syuhada wa Salihin. Itu dia. Tapi nak cerita dia yang masuk lambat, yang masuk paling akhir tu. Nak ceritanya betapa ruang itu Allah sentiasa bagi. Walaupun orang yang terakhir sekali masuk ke syurga, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Sehingga kan dia beranggapan, dia bersangka bahawa tak ada tempat bagi diri dia. Syurga, ada tempat ke bagi aku lagi? Ada tempat ke katanya? Maka ketika dia bertanya kepada Allah, ada tempat ke? Allah kata masuk je. Pergi. Maka pergilah si Fulan ni. Tahu berapa saiz ganjaran syurga bagi dia? 10 kali ganda dunia. Itu paling cak ayam sekali lah. Jadi maknanya, dapat jugalah bahagian dia. 10 kali ganda. Bukannya besar rumah kita yang tak berapa sekangkang kera tu. Rumah kita besar macam mana, bukannya kita boleh nikmati. Tapi Allah bagi syurga, Masya Allah, 10 kali ganda dunia. Bayangkan.
Baik, cuba kita renungkan keadaan ini. Sebab itu Allah SWT menawarkan satu tawaran yang tiada galang ganti. Tiada, orang kata, tawaran yang sangat besar. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 77, Kul mata'un dunya qalil walal akhiratu khairun liman ittaqa. Katakanlah hal perkataan dunia itu kecil. Kul mata'ud dunya qalil walal akhiratu khairul liman ittaqa. Akhirat itu yang lebih kekal abadi. Bila sebut kekal abadi ni maknanya besarlah. Sangat besarlah. Nah, jadi maknanya kita ni kalau betul menjadi orang beriman, sebab tu orang beriman ni julukannya adalah orang yang gembira. Ya. Kalau kita rujuk dalam Quran, ya. Rujuk dalam Al-Quran, Allah bagi tahu betapa orang beriman ni kabaran gembira saja. Sebab tu berbicara soal syurga dan neraka, dia soal mahu dan tak mahu. Nampak? Ha? Syurga maka mahu. Mahu tak syurga? Mahu. Neraka tak mahu. Ha? Jadi, bila kita tak mahu neraka, mahu syurga. Bukan mampu ke tak mampu. Sebab kita takkan boleh atur diri kita untuk mampu masuk syurga. Ingat perbahasan dia. Kerana ia adalah pilihan Allah SWT. Tapi kita kena berusaha untuk menunjukkan kemahuan kita kepada Allah SWT. Mahu tidak? Mahu. Kalau mahu, buat cara mahu. Apa cara mahu? Melakukan segala suruhan, meninggalkan segala larangan. Melakukan suruhan inilah perlukan mujahadah kesungguhan. Tapi nak bagi tahunya, sidang penonton, sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Orang yang beriman ini, dia sentiasa dikabarkan dengan kegembiraan sebenarnya. Jadi tiada istilah untuk bersedih-sedihan di dunia. Sebab di dunialah dia dapat kabaran gembira itu. Di dunialah dia dapat kabaran gembira itu. Nah, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Kalau kita rujuk dalam suratul Baqarah ayat 25. Suratul Baqarah ayat 25. Kabaran gembira yang begitu jelas. Allah kata, tengok ni prinsip kita. Kita rujuk Al-Quran. Tengok Al-Quran, rujuk Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah panduan hidup kita. Panduan hidup kita tu Al-Quranul Karim. Disebut Al-Quranul Karim itu panduan hidup kita. Disebut panduan hidup kita, apa Allah kata dalam Quran? Maka Allah kata apa? وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Kabarkan berita gembira. Kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Sebab itu kalau kat dunia ni, sebenarnya, dekat dunia ni, sebenarnya, memang kabar gembira je yang banyak. Tapi sebab kita berduka tu, sebab kita dengar kabar dunia. Kabar dunia, kabar derita, kabar dunia, kabar duka. Ingat. Ustaz, kenapa kita seringkali sengsara, Ustaz? Sebab kita dengar kabar dunia. Kabar bahagia itu tentang syurga. Kabar derita itu tentang dunia. Habis Ustaz, neraka Ustaz. Neraka ni, nak ceritanya, dia adalah bagi orang yang tak nak syurga. Kalau dia dah tenggelam dengan kabar gembira daripada Allah, dia takut dengan Allah, bukan takut dengan neraka. Dia takut dengan Allah, siksaan azab api neraka yang Allah jadikan. Maka secara tak langsung, dia akan melakukan amal soleh. Dia akan tidak mahu lagi dengan kabar dunia yang menipu daya. Yang menyebabkan kita hari ini sengsara, sakit hati, sakit jiwa ni, kerana kita selalu dengar kabar dunia. Kabar dunia ini kabar duka, lara, derita. Sebab dunia ni sifatnya apa? Sidang penonton, sidang jemaah yang mulia Ta'ala. Apa Al-Quran kata? Apa pembeza hak dan batin yang kita dah belajar daripada dunia ini, daripada kalamullah? Itulah Allah kata dunia ini la'ibun walahwun. La'ibun walahwun. Permainan dan senda gurau. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Boleh ingat ayat ni, surah Al-Hadid ayat 20 kan. Dunia ni i'lamu annamal hayatud dunya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah kamu sesungguhnya kehidupan dunia itu
Tiadalah perkara yang melibatkan apa dia? Laibun, permainan, walahwun, senda-gurau. Jadi benda mainan dan senda-gurau ni benda yang tidak menggembirakan sebenarnya. Silat bulan dia banyak main, banyak suka, dia akan kecewa. Itu khabar dunia. Allah kata dalam surah An-Nisa ayat 77, kul mata'ud dunya qalil. Dunia tu kecil. Jadi kita dengar bab dunia ni benda yang kecil. Kita apa lagi cerita dunia ni barang yang ditinggalkan. Jadi dia akan menjadi benda yang ditinggalkan. Al-Hadid ayat 20. Silap taib tu, Noris Firas. Ayat 20 bukan ayat 200. Jadi kabar gembira hanya ada pada kabar syurga. Kabar syurga. Jadi sekarang ni cara kita nak bina hidup kita kat dunia ni, selalulah kita mendengar kabar tentang syurga. Kabar tentang syurga. Maka Allah kata apa? Kabarkan berita gembira bagi orang yang beramal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Kabarkan berita gembira dan sampaikan berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Jadi sekarang ni, kalau kita sekarang beriman, satu, berbuat baik. Sebab tu jangan kita libatkan dunia. Dunia ni dunia punya urusan. Dunia ni nak apa-apa minta. Minta dengan Allah. Fas'alillah, fasta'in billah. Jangan sesekali beramal sebab nak ganjaran dunia, tuan-tuan. Sidang penonton, sidang jemaah yang muliakan Allah. Jangan sekali-sekali rosakkan amalan kita kerana nakkan habuan dunia. Nak dunia, minta dengan Allah Ta'ala. Nak dunia, minta dengan Allah. Jangan sekali-sekali beramal kerana dunia. Jangan sekali beramal kerana nak tunjuk dengan suami kita. Jangan sekali beramal nak tunjuk dengan isteri kita. Jangan sekali beramal nak nampak orang tengok kita. Jangan. Kerana amalan akhirat ni, amalan kerana Allah ni, tu ayat Baqarah ayat 25 tu. Apa dia? Itu kita kena yakin, kita kena faham bahawa apa yang kita lakukan ini Allah akan mendapat tebusnya di syurga. Di syurga. Jadi yakinlah kalau dah selalu dengar kuliah, jangan bosan kerana anda dengar kuliah, betulkan niat. Anda jangan dengar kuliah sebab kawan-kawan dengar. Anda jangan dengar kuliah sebab orang lain nak dengar. Anda jangan dengar kuliah sebab ustaz yang ceramah tu sedap. Anda jangan dengar kuliah sebab popular ustaz tu. Anda jangan dengar ceramah sebab apa pun. Belajarlah, dengarlah ceramah, dengar kuliah sebab Allah nak jadikan diri ini sentiasa dekat dengan Allah, nak keluarkan kejahilan. Baik. Ganjaran anda dengar ceramah ni, kuliah ni, apa kata Allah nak kita praktiskan? Kabarkan berita gembira. Saya boleh kabarkan, ya Allah, siapa yang ada dalam ni, ya Allah. Siapa yang ada dalam ni, siapa yang dengar kuliah ni, selalu dengar, ikut kuliah, ganjaran bagi mereka. Ganjaran bagi kita. Apa dia? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Syurga, syurga. Syurga sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Tapi kenapa kita hari ini payah kita nak yakin bahawa kita beramal ini akan dapat ganjaran syurga? Sebab kita tidak yakin dengan Allah. Sebab itu dalam ayat ni amanu dulu. Wa basyiril ladzina amanu, kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman. Baik. Jadi sekarang ni kena bagi tahu begini. Wa basyiril ladzina amanu. Kita ni yang jadi masalah kita adalah sejauh mana keyakinan kita dengan Allah. Itu jadi isu besar sebenarnya. Isu besar kita sejauh mana kita yakin dengan ganjaran Allah. Walhal ganjaran Allah itu pasti, innallaha la yukhliful mi'ad. Kita kena beramal dengan yakin pada Allah. Kita kena melakukan kebaikan dengan yakin pada Allah. Bermaksud, yang jadi masalah bukannya soal amalan perbuatan itu. Yang jadi masalah soal hati kita itu penuh dengan ragu. Keraguan. Sebab apa hati kita masih ada keraguan? Kerana hati kita masih ada pengharapan pada kebenaran. Nah, hati kita masih lagi terlihat kebenaran. Memilih-milih orang nak dia tengok-tengok dulu, macam tak best ya. Dia tengok topik, dia tengok orang, dia tengok benda, dia masih hati dia masih lagi ada pengharapan kepada dunia, sedangkan dunia itu tidak lagi membawa apa-apa erti.
Sekarang ni contoh, kita dah tahu bahawa bila kata beramal saja, itu ganjarannya syurga. Tu, annalahum jannas. Bagi mereka syurga. Ustaz, berapa banyak amalannya? Berapa banyak amalan? Jangan tanya berapa banyak. Sebab Allah tak tengok banyak. Allah tengok berapa yakin kamu beramal. Jadi, kalau kita beramal banyak kali itu, adakah amal kita banyak? Tak. Kita beramal banyak kali sebab nak melatih yakin dalam hati. Sebab hati kita ragu. Hati kita ni bertembung dengan dunia. Hati kita ni dah pernah jatuh cinta dengan dunia. Kita pernah bercinta. Dunia tu jadi ex kita dah. Ex yang bekas. Kadang-kadang terjeling-jeling juga dunia tu kan. Tengok dunia. Ada pernah kenangan manis kau dan aku. Pernah berada di tampuk keindahan. Suasana yang gembira dulu. Lepas tu pernah kecewa. Jadi anda telah ada hati tu dah pernah bersangkut paut. Lepas tu bila dah kecewa, teringat pula kenangan kekecewaan. Sebab itu kita bila nak ke depan saja teringat kenangan dengan dunia. Teringat akan keadaan dunia kita. Ini yang berlaku. Sepatutnya dia kena talak 3 terus. Sebab kata Imam Syekh Qadir Al-Jalani rahmatullah. Aku telah talak 3 kan dunia ni. Talak 3 terus. Kan? Talak 3 dengan dunia. Bukan talak 1. Lepas tu terkedek-kedek. Terkena tergigih tengok balik. X tu Janganlah jeling-jeling. Nak buat macam mana tu Ustaz? Talak 3 kan je Linda Alis. Benci tapi rindu. Mana masalah lah tu. Talak 3 kan. Dunia ni jangan dijeling-jeling lagi. Jeling. Itu Syekh Qadir Al-Jalani kata. Talak 3 kan dunia itu. Tak ada kenangan apa pun kita dengan dia. Betul. Gila talak Linda Alis. Kejap tobat, kejap nak, kejap ya Allah. Ya, talak 3 ni talak dunia akhirat. Talak kan dia tu dunia tu. Aku talakkan kau ini lagi. Hai dunia cakap aku talakkan kau ini lagi. Talak 3. Ini yang jadi masalah. Kita bukannya tak nak beramal. Sekarang ni kita beramal masih menjeling. Ini masalahnya. Tak dapatlah. Contohlah anda dah berkahwin, masih lagi kita tengok-tengok. Ni kalau yang kahwin kan, kita tengok-tengok lagi. Macam mana? Ada lagi bekas-bekasnya pun benda. Jadi, sebab susah nak urus hati itu, sebab kita masih bersangkut paut dengan hal yang berkenaan dengan hati, yang keadaan yang merosakkan. Jadi, ceraikan dia. Talak dia. Jangan pandang lagi. Habis itu Ustaz, apa yang kita nak harapkan? Harapkan pada kehidupan yang baru, bukan kehidupan dunia yang dulu. Dah talak tapi masih sayang. Itu panggil gila talak. Dia panggil gila talak. Dia panggil. Dia kena kuatkan iman di dalam hati. Bukan sekadar kuatkan hati. Kuatkan iman. Tambah kepercayaan. Tambah keyakinan. Tambah keyakinan dengan kepercayaan melalui ilmu. Perempuan pun boleh bagi talak kat dunia. Bukan kata perempuan, memang semua. Semua. Kan? Jadi nak cekalkan hati itu, itulah dia. Keluarkan segala hal-hal perkara yang boleh merosakkan hati. Itu barulah boleh cekal. Itulah boleh cekal. Kalau kita masih ada hal-hal yang mana bersangkut paut dengan hati itu yang boleh merosakkan dia, maka rosaklah hati itu. Sebab itu, kalau kita rujuk dalam suratul Baqarah ayat 2, apa dia? Zalikal kitabu la raiba fi. Ini kitab tiada keraguan. Ini kitab tiada keraguan. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Nampak? Jadi ini kitab adalah untuk orang yang tiada keraguan. Dia begini, bila kita faham, sebab tu dia kena ada ilmu kefahaman. Ada kena ilmu kefahaman. Sekarang baru dengar perkataan talak.
3 dunia. Talak 3 dunia. Benci dunia. Pandang akhirat dengan pandangan yang sebenar. Sebab tu kena ada ilmu. Dulu kita ambil dunia dengan kita bercinta dengan dia. Lepas tu kita dah kecewa. Lepas tu dah kecewa, kita ada kenangan pahit dengan dia. Kenangan pedih dengan dia. Padahal kita sendiri yang jahil tentang dia. Dunia terang-terang menipu, kita ditipu masak-masak. Kenapa? Bila janji Allah ada, kita tak nak ikut, kita tak nak buat, kita tak nak dengar. Jadi apa yang berlaku adalah kehancuran demi kehancuran, kesakitan demi kesakitan yang kena kita hadapi. Ini selalu saya cakap. Hal kita menuju kepada Allah, itu tidak boleh disertakan dengan kesakitan, kehancuran. Itu bukan menuju kepada Allah. Bak kehancuran, kesakitan, kerosakan itu menuju kepada nafsu. Nafsu yang menghancurkan tu. Nampak? Menuju kepada Allah itu adalah perjalanan yang membina keyakinan, membina keindahan, kebahagiaan. Itu menuju kepada Allah. Dia tidak boleh disandingkan tu. Dia tidak boleh kecewa dunia, lepas tu datang kepada Allah. Tidak sebenarnya sidang penonton yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kesan-kesan luka itu, kesan-kesan derita dunia itu menyebabkan kita sakit. Menyebabkan kita ada lagi pengharapan. Konon-konon nak dapatkan balik dunia yang hilang itu. Konon-konon kita nakkan balik suasana dunia kita itu. Padahal kita dah ambil dengan cara yang salah. Sebab tu kita berhadapan dengan kecewa. Nak tahu macam mana cara salah kita ambil dunia? Kita bertemu dengan kecewa. Kita ambil dunia, kita bertemu dengan derita. Kalau kita bertemu dan berhadapan dengan kecewa dari derita, bermaksud kita dah ambil dunia dengan cara yang salah. Maka tertalaklah kita, bercerailah kita, hancurlah kita. Talaklah kita dengan dunia itu. Berpisahlah kita dengan dunia itu. Tapi dengan keadaan sengsara. Lepas tu rujuk balik, terjeling-jeling. Itu salah. Kalau nak tahu betul tidak kita berada di landasan itu, kita berhadapan keadaan yang membahagiakan. Makin lama perjalanan makin kuat. Perjalanannya makin tegap. Wasabbit aqdamakum. Bermaksud apa? Kita tidak menuju ke dunia. Kita menuju kepada Allah melalui dunia. Kita lalu atas dunia. Kita lalu pada perjalanan dunia. Melalui dunia menuju pada Allah. Yang jadi kecewa dari itu, kita lalu kepada dunia. Kita menuju ke dunia melalui akhirat. Kita niat nak pahala tapi jumpa dunia. Kita lihat niat nak pahala, bukan niat pun. Sebut nak pahala tapi bertemu dunia. Sebut nak pahala, kumpul harta. Sebut nak pahala, habis dinampakkan manusia saja. Itu kalau perjalanan begitu, dia tak ada kabar gembira. Percaya atau tidak, orang-orang macam ni penuh dengan kabar sedih, kabar derita, cemburu, iri, dengki, khianat dalam hati. Dalam hatinya dah ada kekecewaan. Jadi cara dia, perbetulkan balik, talakkan 3 dunia tu. Aku melalui engkau. Dunia ni pijak dia. Pijak jalan dia, jalan untuk dipijak. Dipijaknya, transit dia. Sekarang ni kita dulu pergi jadikan dia destinasi kita. Habis. Bukti ni pernah kecewa. Sesiapa yang pernah kecewa dengan dunia, maka dia buat untuk dunia. Ingat, pernah kecewa dengan suami, pernah kecewa dengan isteri, pernah kecewa dengan hal duit, pernah rasa berat dengan duit, pernah rasa berat dengan suami, pernah rasa berat dengan isteri, dengan anak, dengan macam-macam hal dunia, bermaksud kita sedang menuju ke dunia. Tapi kita dah tak berat dah hati kita dah. Hati kita dah diringankan, ya Allah. Jadi, bila sebut tentang hati kita dah diringankan, bermaksud apa? Kita dah mula beralih arah kepada akhirat. Akhirat ini membawa pahala. Akhirat ni ringan, sidang penonton jemaah yang mulakan ta'ala. Akhirat ni, dalam riwayat Imam Hamzah. Imam Hamzah ni Susi, Duri dia anak murid dia. Dia ada kaedah bacaan akhirat ni. Mana-mana ayat dalam Quran, fil akhirah, dia akan ikut riwayat Imam Hamzah ni, dia akan jadi nipis. Fil akhirah. Era, bukan ra. Fil akhirah. Itu hafsun. Fil akhirah. Dia akhirah. Tapi kalau dia uniknya, tengok. Dalam sebutan akhirat, dia boleh jadi tegas, fil akhirah. Dia boleh jadi lembut, fil akhirah. Fil akhirah.
Fil akhirah. Ini riwayat Warshun. Minta maaf. Riwayat Warshun. Imam Qalun. Qalun dan Warshun. Dia ada dua anak murid tu. Nafi'. Dia Nafi'. Imam satu dia, Imam Nafi'. Ada dua anak murid, Qalun dan Warshun. Warshun ni, Imam Warshun ni, kaedah bacaan akhirat dia, fil akhirah. Dia mana-mana akhirat dalam Al-Quran, dia akan jadi nipis, fil akhirah. Fil akhirah. Sebab ra' tu ada baris bawah sebelum dia. Jadi dia jadi nipis. Era. Bukan ra', era. Nampak? Halus dia. Kita bila sebut dia, lepas tu dia ada hamzah wasal tu, fil akhirah. Jadi huruf dia hidup fil akhirah. Ada 2, 4, 6. Ya kan? Fil akhirah. Jadi, bila sebut dia lembut. Fil akhirah. Akhirah. Fil akhirah. Akhirah. Kalau nak baca tu, kena baca riwayat Warshun semualah. Dia tak bolehlah baca itu saja. Dia kalau nak niat baca fil akhirah, daripada ayat berapa yang kita baca tu, semua kena ikut riwayat Warshun. Jadi kalau kita tak tahu, tak bolehlah baca. Dia bukan itu saja. Dia hamzah wasal, lepas tu dia kena ada bahagian yang ada bertemu hamzah, dia akan hidupkan huruf. Adalah kalimah-kalimah yang berubah. Cuma saya nak tekankan di sini, akhirat ni lembut. Akhirat ni halus. Akhirat ni dia membawa kepada jiwa yang jinak. Dia siapa yang ke akhirat, dia sebenarnya tak ada istilah keras, tak ada. Yang keras-keras, degil-degil ni, itu bukan akhirat, tu dunia. Sebab tu yang bawa perangai degil ni, sebab dia dah pekat dengan dunia. Lagi kalau perempuan, isteri. Kalau isteri dah jadi keras kepala, suka membantah, suka melawan, memang dah teruk sangat. Sebab, minta maaf cakap, sebab isteri ni sifat dia lembut. Macam mana kamu boleh berubah jadi keras? Jadi suka melawan, jadi suka macam hebat sangat. Dunia dah pekat sangat dah kat kamu ni. Cek-cek betul. Dia dunia dah pekat kat dia. Apa dunia dia? Harta lah. Harta dah terlampau sebati dengan diri dia. Sama juga dengan lelaki. Bila lelaki ni terlampau fikir harta, sama dia akan dia keras dengan isteri dia. Dia pukul isteri dia. Dia belasah isteri yang terbaru ni kan, mengandung 9 bulan. Allah Ta'ala nak tunjukkan. Itulah dia. Bergaduh. Memang. Jadi, jangan salahkanlah akhirat itu perit tak. Sebenarnya dunia. Dunia yang memeritkan, bukan akhirat. Akhirat tak perit, akhirat ringan. Akhirat dalam surah Toha ayat 1 hingga 2. Tengok. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ni litashki. Kalau dalam qiraah dia akan berubahlah. Riwayat Hamzah Susi litashki. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu supaya engkau menanggung kesusahan. Tak ada. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Nampak? Jadi tak ada susah pun. Yang susah dia kita tak nak ambil Al-Quran. Yang susahnya kita yang tak nak ambil Al-Quran. Sebab itu kerasnya yang menyebabkan kita hari ini menjadi rosak itu sebab kita tidak memegang tujuan kita itu dan tempat kita itu menjurus kepada yang sebenar. Apa kes terkini Ustaz? Itu kes lama tu, saya baca je balik. Kes yang kena isteri kena pukul tu kan. Ini dunia punya cerita lah. Jadi pasangan yang tidak pergi kepada tujuan akhirat, dia akan jadi keras. Jadi keras. Jadi keras ni yang menyebabkan rosak. Rosak. Jadi berbalik kepada perbahasan kita, khabar gembira itu untuk orang yang yakin dengan ganjaran Allah. Ingat, orang yang subhanallah, bila dia duduk dengan
akhirat, dia akan selalu dikabarkan dengan kabar gembira. Dan bila kita kat dunia, memang kita diajar untuk ingat akhirat sana. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ. Tengok, orang yang akhirat ni, setiap perkara di dunia dia akan ingat keadaan dia di syurga. Orang yang masuk syurga, dia akan mula teringat balik keadaan di dunia. Ayat 25 ni, surah Al-Baqarah ayat 25 ni memberitahu kita bahawa kat syurga kita akan bicara soal dunia. Qalu hadzal ladzi ruziqana min qabl, qalu hadzal ladzi ruziqana min qabl. Bukankah benda ini, makanan ini, buah ini kita pernah makan sebelumnya? Hadzal ladzi ruziqana min qabl. Maknanya kat dunia dulu, bukankah ni macam buah apa ni, macam buah cempedak, macam buah durian. Tapi kita akan borak sesama kita tu, sama ahli syurga. Bentuk macam sama, rasa berbeza. Inilah kelebihannya. Nampak? Itu kalau di syurga dia akan terkenang-kenang keadaan di dunia dia. Kalau kita, ciri orang yang akan dimasukkan ke syurga, dia terkenang-kenang akan keadaan di syurga. Macam mana nak tahu keadaan di syurga, Ustaz? Al-Quran. Al-Quran memberitahu keadaan di syurga bagaimana. Jadi kita akan terkenang-kenang keadaan di syurga, terutama suratul Waqiah. Cerita tentang keadaan syurga. Jadi kita akan faham bahawa hidup kita ni bukan di sini, hidup kita adalah untuk di sana. Jadi daripada situlah kita akan faham apa kerja kita yang kita kena lakukan. Makan pisang, benar. Pisang tu buah syurga. Ada dalam suratul Waqiah. Pisangnya tersusun rapi. Jadi kita kena faham keadaan ini. Sebab tu sesiapa yang berjaya membawa kehidupan dia dengan nas ataupun dalil Al-Quran, maka dia akan nampak hak dan batil dalam kehidupan dia, dan dia akan benteng diri daripada tipu daya yang menipu dia. Jadi sedang jemaah yang memulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua cabaran lagi itulah, yakin tak yakin. Jadi tujuan kita duk dengar selalu majlis ilmu ni nak bina yakin lah. Nampak? Kalau setakat bina amal ni, anda boleh buat terus je. Tak payah dengar ceramah pun tak apa. Sebab tu setengah orang, dia dengar ceramah, ya tak ya je. Sebab dia ingat dia boleh beramal. Tapi dia tak tahu dalam hati dia tu yakin tak yakin. Dia beramal juga, rupanya nak tutup masalah dia. Dia beramal juga nak tutup sedih dia. Jadi sedang jemaah yang memulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dengar selalu ceramah macam ni, sebenarnya nak menambahkan lagi keyakinan dalam hati dia, agar dia beramal dengan yakin. Yakin dengan Allah. Jadi sedang jemaah yang memulakan Allah Taala, begitulah sikit sebanyak perkongsian kita pada petang yang penuh barakah ni. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan, apa yang kita syarahkan ni walaupun sedikit, tetapi biarlah dia bermanfaat sehingga kita mampu menambah nilai dan sudut pandang kehidupan kita. Macam mana nak tahu hati itu yakin? Hati itu yakin, ia membawa kepada ketenangan. Kalau hati itu masih lagi berbolak-balik, maka tiada keyakinan. Ketenangan itulah yang menunjukkan keyakinan. Jadi macam nak tahu ketenangan? Ketenangan itu adalah tidak lagi dia terkesan dengan keadaan dan kebenaran. Tenang. Kalau dia masih terkesan dengan keadaan dan kebenaran, itu belum berhadapan dengan ketenangan. Dan ini proses yang panjang. Dia mesti menanggalkan tadi. Dia kena talak 3 dunia tu. Kalau dia masih lagi berharap pada dunia, dia tidak akan bertemu dengan ketenangan. Sebab ketenangan itu tiada sangkut paut dengan dunia. Dia tidak melibatkan susah, dia tidak melibatkan senang, dia tidak melibatkan hal-hal dunia. Malah tenang itu adalah hal yang memberikan kesenangan di dunia. Dia dapat tenang dan dia dapat kesenangan. Itu dia. Dia bukan senang dulu baru tenang. Wa imam, malah orang yang dapat tenanglah dia akan memberi kesenangan. Itu. InsyaAllah. Itu saja. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Walaupun maaf daripada saya atas kekurangan, atas kata-kata, kurang bicara dalam penyampaian. Moga-moga Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada petang yang berbahagia. InsyaAllah. Moga-moga Allah tetapkan, istiqomahkan kita dalam pengajian, insyaAllah.
jumpa saya pada malam ini, insya-Allah. Maraton kita hari ini ya. Alhamdulillah jemput hadir pada malam ini insya-Allah. Terima kasih kepada Surah An-Nur Fasa 3A Bandar Semar Selatan. Terima kasih kepada pihak pengurusan, pihak jawatan kuasa di atas pengajuan program ini insya-Allah, sehingga kita bertemu lagi pada siri akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.